Alright, hari ni saya mau kongsikan pendapat saya tentang sebuah filem Malaysia yang dihasilkan oleh produksi yang bagi saya kali pertama dalam bidang membuat filem ini. So, jadi berjayakah mereka? Well, jarang kalau kali pertama berjaya gila-gila, kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Farizal here. Today, Syaf Reviews Ratu Kalajengking, Puteri Keranda. Jika anda dengar tajuk ini, semestinya anda berfikir yang wow, tajuk ni bestnya, badass, something like that kan? Yang macam, wow, gempak ni. But when you see the name of the production of this movie, okay, anda tahulah apa hasilnya. Jadi saya boleh pergilah tak ya nak review lebih lagi tentang filem ni. So jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Jumpa lagi. Bye bye. Alright, duduk balik, tak perlu nak pergi mana-mana. Saya akan review juga tentang filem ni seringkas mungkin. Harap ringkas lah, tak perlu nak panjang-panjang kan. Filem ni dihasilkan oleh Aida Production. Filem ini ditulis oleh Lieutenant Colonel Dato' A. Aida. Saya boleh pergi sekarang kan? Okay, saya tak boleh nak pergi sebab saya kena teruskan review sebab ada senapang dan juga pistol yang ada depan saya ni. Okay, saya review. Okay, turun. Filem ini adalah filem arahan Badah Haji Azmi. Okay, saya tak tahu apa nak komen dah dengan pengarahan ni sebab saya tak ingat apa filem yang dia pernah direct sebelum ni, kecuali drama Hero, dan saya juga haraplah yang beliau arah filem ni. Filem Hero diarah oleh ni, and I can see vision mereka sangat jauh. Filem ni adalah adaptasi sebuah kisah rakyat yang bagi saya mungkin sebagian daripada anda tahu. Cerita ni mengenai Cik Siti yang disumpah kerana melanggar pantang, menyebabkan beliau kematian suaminya setiap kali beliau berkahwin. So menyebabkan beliau digelar Puteri Keranda kerana setiap kali mereka berkahwin, pagi esoknya suami mati dan orang-orang kampung sudah sediakan keranda di rumah ni. So filem tu menampilkanlah Cik Siti ni berkahwin dan suaminya mati 99 kali sehinggalah beliau berjumpa dengan happy endingnya dengan seorang ustaz. It's basically like that lah. It's a simple story in my opinion. Sebelum saya terus ke review ni, please consider subscribe to my channel. Please support me jika anda rasa berbaloi untuk anda sokong saya. I don't know, keputusan anda. So tekan butang subscribe jika anda mau sokong saya. So saya menghargailah jika anda berlaku demikian. So yeah. What do you expect when a production that solely focuses on TV dramas for so long, and then now the production decided wants to make a film now? What do you expect? Saya boleh katakan ini adalah drama TV yang menyamar sebagai sebuah filem dan ditayangkan di pelbagai pawagam di Malaysia ini. I was like actually sebelum saya tonton Ratu Kalajengking ni, saya telah tonton Rock 4 dan saya rasa hambar setelah menonton filem tu. But in this filem ni buat saya rasa happy sepanjang masa. The irony is filem ni bergenrekan seram romantik. Romantiknya ada, but seram tak ada satu scene pun yang seram pada pendapat saya. It's mostly more like a drama quality of performance and also display, to be honest. Hampir setiap scene dalam movie ni buat saya ketawa dan tepuk dahi sepanjang masa. It's kind of like, I don't know, filem ni sengaja untuk buat begitu atau tak. Bagi saya, jika filem ni memang intentionnya begitu, saya rasa mereka berjaya. Tapi jika mereka tidak sengaja buat saya rasa macam tu, well, Aida Production, you really made a bad choice this time. Bila filem ni start, the sound is kind of like boom, out of nowhere, membuatkan saya menutup telinga saya buat sementara. To be honest, saya tidak pernah komplain dengan audio dalam hall sebenarnya. Most of the time kalau saya tonton, audio ni kadar yang boleh tolerate lagi lah. But in this film, saya terpaksa tutup telinga. And then kenapa OST ni banyak? I don't mind the OST, but can you just pick OST yang bertepatan dengan setting dalam filem ini? Kenapa OST ni adalah lagu AJL yang modern, yang bagi saya setting dalam filem ni pun tak kena dengan lagunya pada pendapat saya. Kena dengan scene, but it doesn't really fit well with the setting yang filem ni cuba paparkan. Bila sebut tentang setting, filem ni juga buat saya rasa macam setting ni tak jelas. Adakah ini setting zaman kampung yang moden ataupun adakah ini setting zaman sebelum kemerdekaan? I don't know. Awalnya saya fikir ini adalah setting zaman yang zaman yang orang Melayu masih gunakan kuda. But tiba-tiba ada motor. Sebenarnya saya tak nak komplain pasal kostum, but in this film saya agak distracting sebenarnya. Kostum-kostum yang ada dalam filem ni nampak macam kemas dan baru lepas iron dan baru lepas keluar dari washing machine. Nampak cantik, tak nampak macam kusut ke ataupun lusuh ke, tak nampak macam fit dengan surrounding dan situasi mereka. Nampak cantik di sepanjang masa, nampak bersih. So it's kind of distracting for me. Dia macam menghancurkan ilusi
zaman sebelum kemerdekaan gitu. So it's kind of distracting lah. The costume kind of too bersih, terlalu kemas untuk saya. Dari awal tu mungkin filem tu macam berjalan baik je lah, but then ada satu scene yang buat saya rasa macam tepuk dahi gila kuat-kuat dan nampak nak ketawa besar, iaitu scene yang saya tunjuk klip ni je lah. Sekurang klip tadi nampak make sense lagi lah, but in this film, oh my god, kenapa tiba-tiba Cik Siti dengan Mawar ni tiba-tiba mereka boleh hadoken? Wow, saya tak faham apa sebenarnya Cik Siti dengan Mawar ini. Bila kita sebut tentang Cik Siti bagi saya tidak kenal dia sebelum beliau kena sumpahan sampai muka dia buruk. Tak kenal dia, tak setting pun dia punya background, tak setting pun dia punya sifat ataupun karakteristiknya, dia punya perwatakannya, tak establish dulu. Tiba-tiba beliau dah kena muka buruk, dah kena sumpahan, and then ada tiba-tiba tengkorak berasap yang muncul kat tengah-tengah skrin. I don't know why. Adakah itu penunggu? Mungkin, but it didn't muncul balik dalam Baki movie. Tiba-tiba ada, why? And then ketika beliau berjumpa nenek kembayang untuk berubat, saya sangka beliau gunakan macam rempah herba ke apa untuk basuh dengan air ke, mandi ke apa, tak kisah. Tapi tiba-tiba mereka bersilat. Oh my god, what's the point? Bayangkan jika anda bertemu dengan doktor macam ni, doktor, muka saya ni rasa macam jerawat penuh berlubang lah. Okay, cik berehat dulu ya, nanti malam kita sambung apa doktor? Kita kena bersilat. Tak masuk akal kan? Melainkan kalau begini, kenapa perlu bersilat doktor? Oh, sebab badan awak tak cukup kuat lagi untuk menerima saya punya cara perubatan ini. Oh, faham. It kind of makes more sense like that lah kalau dia explain, but it didn't explain anything. It just masuk saja scene mereka sedang bersilat dan tiba-tiba boleh potong api, padam api. I don't know why. And then karakter Mawar, mungkin itu nama dia, yang mana beliau mendapatilah ciri-ciri antagonis wanita dalam drama TV yang jealous dengan watak utama. Memang nampaklah antagonis drama TV ni tu, watak Mawar ini. She's good, and Cik Siti pun also good, but Mawar ni out of nowhere tiba-tiba boleh ada ilmu. Ada satu scene tu saya perasan ada klip yang ni, rasanya klip tu dia ulang 3 kali dalam scene itu. I don't know why. Dan scene itu adalah scene beliau pecah masuk rumah Cik Siti. Dalam scene itu beliau tak paparkan langsung yang beliau pecah masuk. Beliau tiba-tiba ada dalam rumah Cik Siti out of nowhere. What's the point, man? And then ada satu scene yang buat saya rasa macam, ya Allah, kau ni pandai ke ataupun memang nak tunjuk kau kurang pandai? Iaitu ada scene makcik-makcik ni dengan Mawar ini nak getak lah Cik Siti ni yang beliau ada ilmu hitam. Scene-nya goes like this lah. Awak ada ilmu hitam kan? Mana ada? Tipu, awak ada ilmu hitam. Tadi kata tak ada ilmu hitam. Tak 100%, tapi macam tu lah begini. So yang ada babak romantik yang bagi saya macam kompilasi daripada bapak saya. Ada satu cameo daripada Firman yang bagi saya apa puannya beliau cameo hanya untuk menyanyikan lagu beliau. Saya tak tahu mana cakap lagi. And then ada satu scene yang bagi saya macam Allah. Ada scene tiba-tiba tak explain kenapa tiba-tiba Cik Siti out of nowhere dikejar oleh seseorang yang bermuka buruk, probably lelaki misteri. But then mereka dikejar biasa dalam hutan tu tak apa, tapi tiba-tiba mereka boleh terbang, confuse sana confuse sini, panjat pokok macam ninja, and then tiba-tiba boleh teleport macam Nightcrawler. Oh my god, scene itu betul goal moment lah. And then Fiz Fairuz, nama dia awal tapi beliau muncul last. Okay, whatever, I just want to mention because he's one of my favourite actor. Please bagi job banyak lagi pada Fiz Fairuz. Dah lama tak nampak dia berlakon tu. Selalunya saya tak nak complain pasal music atau apa, but in this film music dia, ya Allah, kenapa musiknya epic macam Lord of the Ring, tapi scene itu adalah scene sebuah drama. Bila saya tengok nama kredit untuk muzik tu adalah Yusri KRU. Okay. And then the CGI ada satu tempat yang bagus, but most of the parts really taraf drama berseri legenda dari Tanah Seberang tu. Bila saya tengok CGI ni adalah daripada KR Studios, sebenarnya I don't believe it at first, but oh my god, saya sebenarnya ada high hope sikit lah untuk CGI untuk KRU ni, sebab at least mereka ada tahap yang boleh lah, saya macam boleh lah, but this film okay, daripada boleh lah itu terus menjunam babe. CGI untuk Scorpion tu pun at certain part nampak convincing, but bila shot tu tiba-tiba dah lama sikit melirik, dia dah nampak dah Scorpion punya CG tu dah tak nampak track pada permukaan, dia nampak macam layer je, jadi dia macam lari lah dengan dia punya permukaan. The acting, the casting of this movie bagi saya tak ada masalah, tapi apa yang saya masalah ialah daripada segi storyline, dari segi script, daripada segi line, daripada segi susunan cerita ni, the editing. Oh my god. Oh yeah, the colour to me is nice. Dia set up lah mood dia, it's nice.
And then ada scene Kak Ratu Kalajengking yang bagi saya macam banyak tak ada significant kerana tiba-tiba je ada. Actually, to be honest, this movie could be better if this movie just focuses on other character rather than Cik Siti. Mungkin filem ni boleh jadi seram jika ada perspektif dari karakter lain yang nampak pada Cik Siti ni adalah entiti ataupun antagonis yang seram yang mana beliau telah membunuh 99 suaminya. And perspektif karakter ini adalah mungkin daripada Ustaz Fiz Fairuz itu, mungkin. Dan beliau bongkarlah rahsia-rahsia berada sekeliling Cik Siti ni, and beliau akhirnya jatuh cinta dan berkahwin dengan Cik Siti. At least it makes much more sense and boleh nampak tone seramnya jika ambil dari perspektif yang lain. Dari perspektif Cik Siti ni tak nampak apa yang seramnya, cuma nampak beliau ni cepat move on. Suaminya mati, okay, scene 1-2 scene lepas tu dia dah cari lelaki lain dah. At least give me a motive why Cik Siti ni nak sangat kahwin walaupun dah tahu suaminya akan mati esok paginya bila kahwin. Inilah peluang untuk filem ini untuk memberi satu twist ataupun satu garapan yang baru untuk legenda Cik Siti ni, bagi satu cerita adaptasi yang menarik untuk orang Malaysia ni nak boleh tahu lagi tentang Cik Siti ni. Inilah peluang untuk Aida Production. Saya tak pernah tonton, tapi mungkin dua adaptasi TV yang ada, iaitu Sanggul Beracun dan juga Cik Siti, tu lebih lagi make sense daripada filem ini. Filem ni doesn't make any sense in my opinion. Mungkin filem ni adalah satu filem yang sengaja dibuat untuk cari duit lebih, I don't know, but I think this film doesn't need to be existed. Tak perlu ada di Pawagam yang hanya membazir waktu Pawagam. To be honest, ni adalah filem yang bagi saya boleh klasifikasikan sebagai sebuah it's so bad, it's actually good, to be honest, untuk diketawakan, untuk kita belajar sesuatu daripada kesilapan tentang filem ni. Also untuk dimaki dan juga untuk diketawakan lah. Datuk Aida, if you want to do more of this kind of movie, please just don't cari siapa yang berkaliber untuk buat skrip filem. Mungkin anda terlalu business minded yang membuatkan anda tak nampak the real story that should be told to the audience. Please, business minded is okay, but at least try to produce a great product that at least would give you more money. Semua orang nak untung kan. So yeah, it's kind of frustrating bila ada statement kerana masukkan OST ni adalah kerana dia mampu menarik minat orang-orang muda. Nampak? Please don't be just like that. I know it can attract more audience, but you need to be wiser than that. Dia sepatutnya menjadi sebahagian daripada movie, bukan tampalan pada movie. Rating saya bagi filem ni ialah 2/5 dengan kategori it's so bad, it's kinda good. Are you sure about that? Okay, mungkin kepada anda yang dah tonton Rock 4 sebelum ni dah tahu ratingnya. Saya bagi rating filem ni tinggi sikit adalah kerana personal reason lah, bukan mengkagumi, tapi lebih kepada nak mentertawakan ataupun sekurangnya dia beri saya macam tak rasa hamba lah. Keluar tu saya rasa macam nak ketawa gila, teringat dia punya the horribleness of this movie. Dan saya tontonnya pada hari birthday saya, so saya tak keluar dengan rasa macam awesome lah. Saya keluar rasa macam ni movie ke ya Allah. Apa nak jadi industri filem ni ya Allah. Tapi bagi saya filem ni still in the same level as Rock 4. Itu sahaja pendapat saya. Bagaimana pula dengan anda? Jika anda sudah tonton filem ini ataupun video ini, anda boleh kongsikan di ruang komen di bawah. Dan jika anda rasa ada kekurangan ataupun penambahan yang anda rasa anda boleh cadangkan, anda boleh kongsikan di ruang komen di bawah juga. Jangan lupa tu like, share dan subscribe ke channel ini. Dan jumpa lagi anda di video akan datang. Assalamualaikum. Shafa out. Hai guys, ingin mengambil sedikit masa daripada anda. Apa pendapat anda tentang video tadi? Berikan pendapat anda di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe ke channel ini. Dan dialur-alurkan juga kepada anda untuk tonton video-video saya lain. Dan lakukan benda yang sama seperti saya katakan tadi. Komen, like, share dan subscribe. Jika anda boleh apa-apa cadangan untuk video saya akan datang, anda boleh kongsikan di ruang komen di bawah. Dan itu saja saya mau katakan. Jumpa lagi anda di video akan datang. Bye-bye.